Didik TV KPM. So kita pergi kepada konstruk yang ketiga lah, iaitu mengaplikasi. Okey, kalau tengok sini soalan biasanya bila sebut saja soalan kimia akan jadi macam gerun sikit lah. Okey, tetapi gerun pada nama. Kalau kita tengok betul-betul, insya-Allah dia itu. Okey, sini kalau kita tengok soalan tu nampak panjang, dia punya stimulus dia. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per dm padu dan natrium karbonat berlebihan. So dia ada dia punya persamaan dia. Apa pentingnya persamaan di sini? Kita nak tengok dia punya bilangan mol bahagian depan ni. Iaitu perbandingan dia lah nanti. Okey, berapakah isi padu karbon dioksida? Soalan dia, berapakah isi padu karbon dioksida yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai. Okey, isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai Okey, yang pertamanya apa bahan yang diberi? Iaitu 100 cm padu asid sulfurik dan dia punya kemolaran. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia yang pertama kita nak cari bilangan mol. Okey, kalau Mira tengok di sini cm padu, di sini dm padu. So kita kena tukar cm padu kepada dm padu, iaitu yang pertama kita cari dulu bilangan mol. 100 cm padu bahagi 1000. Yang ni kita nak tukar pada dm padu tadi lah. Okey, darab dengan 1. So simple, yang ni untuk cari bilangan mol. So dapat 0.1 mol. So apa yang kita nak guna kepada bilangan mol ni? So bila kita tengok pada persamaan, perbandingannya nilainya tak ada di depan. Okey? Bila tak ada, maksudnya nilainya adalah 1. Bila 1, bahan yang digunakan iaitu asid sulfurik yang ni yang diberi. So kita bandingkan dengan yang kita nak cari. So bila dia 1 mol di sini pun 1 mol. Maka bila kita dapat 0.1, automatik nilai karbon dioksida pun 0.1 mol. Maka kita buat perbandingan 0.1 mol sama dengan 0.1 mol karbon dioksida. So kita dapat nilai 0.1 mol. Ada tak jawapan dia? Belum ada lagi. Sebabnya isi padu molar pada suhu dan tekanan piawai 22.4 dm padu per mol. Maka kita perlu darab dengan nilai berkenaan. Iaitu kita dapat 0.1 darab 22.4. Maka kita terus dapat nilai 2.24 dm padu. Yang saya kata silap tadi, kita kira 0.1 tetapi kita ambil yang satu ni, maka dia akan dapat jawapan D. Okey. Dan 1.12 boleh dapat macam mana? Bila dia tersilap pusing. Okey, pusingan apa? Contohnya 100 ni dia buat 1000 bahagi 100, kesilapan di situlah kebanyakannya. Kalau buat 1000 bagi 100 tu cikgu akan dia akan dapat nilai 10, dia akan dapat 1 mol sini. Bila 1 mol, bila dia kira dia akan dapat juga 22.4, akan jadi salah. Banyak masalah dari segi penggunaan kalkulator. So di sini kita buat step by step dia lah, peringkat-peringkat yang penting. Okey, yang ini saya tunjukkan yang paling mudah lah. Okey, yang kedua, apabila sebut zim berlebihan ditambah kepada 25 cm padu larutan kumpulan 2 sulfat 0.2 mol per dm padu. So kita tengok di sini sama. Okey. Isi padu, kemolaran. Automatik kita nak cari apa? Bilangan mol. Yang kedua dia bagi adalah suhu. Daripada 30 kepada 40. Maka ada perubahan suhu. Okey, bila kita tengok di sini dia bagi muatan haba tertentu 4.2. Okey, selalu kita dah tahu muatan haba tertentu 4.2 ni adalah untuk nilai C. Okey. Theta ni adalah untuk suhu dan M tu adalah untuk GC. Untuk GC Mira. Molnya kat sini Mira. Delta H sama dengan E bahagi N. N ni adalah bilangan mol. Mungkin Mira terperasan M dengan N ni nilai kecil dah jauh kan, tak pernah nampak, tak apa. So, okey Mira. Okey, dan yang ni dia panggil ketumpatan. Apa pentingnya ketumpatan? Sebab kita nak kira dia punya GC daripada isi padu berkenaan. So di situ dia punya step dia. Dan yang saya kata tadi ada setengahnya dia bagi satu rumus satu, ada setengah ni dia bagi dua rumus. So yang pertama apa yang perlu kita cari? Iaitu kita dapat dulu bilangan mol. Okey, bilangan molnya 25 kena bagi 1000, kenapa? Nak tukarkan cm padu kepada dm padu darab dengan 0.2 dapatlah 0.005 mol. Yang kedua apa yang perlu kita cari? Kita masukkan nilai dekat E. Okey, E sama dengan M 25. Okey, saya dah darab awal-awal lah 25 darab 1. 4.2 ni nilai untuk C dia dan 10 ni kat mana kita dapat 10? 40 suhu tolak 30. So kita dapat ni, so kita dapat 1050 joule. Kena hati-hati nilai ni joule. Kenapa kena hati-hati?
Sebabnya di sini adalah kilojoule. Kenapa saya buat ni sama je mana-mana pun. Okey, kilojoule. So beza nilai ni joule dengan kilojoule. Maka nanti kita kena tukarkan joule kepada kilojoule lah. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Agak-agak merah apa yang kita buat? So kita cari delta H. Apa yang dinamakan delta H iaitu haba penyesaran. Ya, betul merah. So haba penyesaran dia E1050 joule bahagi bilangan mol yang kita cari tadi yang ni 0.005. So kita dapat 210,000 joule. So besar nilainya, tidak ada dalam ni. Sebab itulah dia kita tukarkan kepada kilojoule, kita bahagi dengan 1000. Ya, betul. So kita dapat nilainya 210. Kenapa negatif? Sedangkan masa calculation kita tidak ada negatif. Sebabnya suhu meningkat. Suhu meningkat merah. Suhu meningkat, kalau Mira tengok sini 40 tolak 30 tu nilainya positif. Tetapi bila dia meningkat, bila kita tengok situ, kita andakan suhu awal 30, suhu akhir 40. So nilai negatif sebabnya peningkatan suhu tu menyebabkan nilainya jadi negatif. So kita tahulah bila negatif tadi saya dah maklum satu iaitu tindak balas exo. Ya, betul Mira. Alhamdulillah. Mira lagi mahir, dah bertambah mahir sekarang ni. Boleh ambil exam nanti. Okey Mira. Seterusnya kita bagi pada nombor 3. Okey, nombor 3 ni lebih mudah. Adapun aplikasi penggunaannya adalah V sama dengan F lambda sahaja. Tetapi murid-murid kita kena ingat F tu untuk apa? Lambda, simbol lambda tu untuk apa? Dan V tu untuk apa? Okey, yang dia nak adalah panjang gelombang. Okey, dia bagi sini adalah halaju dan frekuensi. So frekuensi kita dah nampak F, maka automatiklah untuk frekuensi yang ni. Okey, yang ni adalah halaju. Halaju adalah V. V adalah bahasa Inggeris dia panggil formula ni dia banyak pada bahasa Inggeris, velocity. Dan dia punya bentuk ni kita panggil lambda, iaitu panjang gelombang. So just dia masuk saja nilai. Okey, yang tu kena hati-hati. Kenapa? Formula yang diberi V sama dengan F lambda, maka dia kena tukar. Kedudukan tu iaitu lambda V bahagi F. Okey, 5.5 bahagi 4.5 dapat 1.22. Okey, ada setengahnya, katakan jawapan ni ada 0.82, 1, 10.00. Adakah pengiraan tu akan dapat? Dia akan dapat sekiranya dia silap. Macam mana? Dia buat 4.5 bahagi 5.5, maka dia akan dapat 0.82. Dia tolak 5.5 tolak 4.5 dapat 1. Dia tambah dapat 10. Ada kemungkinan tak dia akan buat macam tu? Kemungkinan bila kita dalam keadaan kegusaran semasa menjawab, silap tekan simbol tu. Positif, tolak, tambah, darab dan juga bahagi. Kadang-kadang banyak benda kesilapan. Sebab kadang-kadang ketika itu kalau murid calon kita jarang menggunakan kalkulator, tiba-tiba masa tu baru nak guna kalkulator. Yang tu akan jadi masalah lah kepada mereka. So sebab tu saya kadang-kadang sentiasa bagi pendedahan awal kepada murid itu, walaupun benda tu kita nampak macam kita boleh congok yang ni. Tapi guna kalkulator supaya kita tidak tersilap tekan. Okey, seterusnya kita bagi pada nombor 4. Okey, nombor 4 nampak agak susah sikit. Bila tengok gambar ni pening. Banyaknya garis-garis ni. Yang ni dia belajar ni bawah tajuk interference, gelombang. Iaitu dua gelombang yang terhasil, maka ada dua gelombang yang akan bertemu dan atau dua gelombang yang juga semua bertemu. Cuma dia ada puncak dengan puncak, maka dia akan lagi tinggi, dan puncak dengan lembangan, maka dia akan jadi kosong. Tidak ada apa-apa gelombang lah. So di sini kita tengok dia nak adalah jarak antara ni S1 dan S2. So daripada formula dia bagi A lambda D, lambda darab D besar tu bahagi dengan S. So kita tengok sini, satu lagi dia ada sini nilainya 30 dan jarak antara garis ni kalau kita tengok betul-betul sini dia ada puncak bertemu puncak lah yang garis biasa, ada yang garis putus-putus lah. So dia ada nilai 5 di sini. So apa peranannya? Dia punya formula berkenaan. Dia ada peranan betul lah. So kalau kita tengok situ dia nak jarak, dia bagi panjang gelombang ialah 1.5. So kita dah dapat nilai untuk lambda di sini. Okay, kecil sikit dia punya formula ni. Okey, panjang gelombang 1.5. So dia nak adalah jarak S1 dengan S2. So calon kita dia dah tahu antara sumber dengan tempat yang kita tengok nilai 5 ni, yang ni adalah nilai D. Okey. Yang tu dia dah tahulah. Cuma 5.0 ni adalah X. So apakah S1 S2? S1 S2 adalah A.
Yang ni dia boleh dikatakan setengah orang kalau saya kata menghafal, kadang-kadang orang marahlah pada saya. Takkan semua dalam buku tu nak kena hafal. Maksudnya dia faham kedudukan dan satu-satu nilai berkenaan. InsyaAllah bila faham je tidak ada kesilapan pada gantian tersebut. Maka diganti je lah. A sama dengan 1.5 darab 30 bahagi 5. 5 ni adalah untuk X, 30 tu adalah untuk D, 1.5 adalah lambda, panjang gelombang. So dia dapat nilainya 9.00 cm. Kenapa ada nilai 9.00 setengahnya? Kadang student kita, yang ni saya nak bagi penekanan apabila untuk kertas yang lain. Kadang-kadang kita nak sekatakan nilai berkenaan lah. Okey, nak seimbangkan nilainya. So dapat 9.00. Boleh ke dia dapat nilai 0.2 ni bila saya beritahu tadi lah, bila dia tersilap letak. Dia akan dapat nilai-nilai berkenaan. So kena hati-hati. Kalau tertukar kedudukan nilai tu ya, pun kedudukan tertukar. Contoh dia letak 1.5 darab 5 bahagi 30. Dia akan dapat nilai, tetapi nilai tu ada di situ. Dia punya gangguan dia tu bukan sebenar-benarnya nilai di situ kita letak ikut suka je, tidak. Tapi susunan atur dia adalah daripada kecil kepada besar ataupun besar kepada kecil. Itu dia punya cara kita nak, kadang-kadang kata kenapa nak kaburi mata murid. Itu kita nak bezakan murid yang betul-betul cemerlang tertinggi, cemerlang sederhana dan sebagainya. Dia punya konsep kepada soalan berkenaan lah. Okey, Mira pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5 yang ni mudah sikit lah. Okey, bagi saya mudah. Bagi cikgu semua mudah nampak di situ. Betul Mira? Okey, kalau bagi Mira pun saya rasa nampak macam mudah aja. Okey, yang perkara yang pertamanya di sini kalau kita tengok, murid dia kena tahu apa sahaja pengiraan berkait dengan elektrik dia menggunakan saat. Okey, kalau dia bagi minit dia kena tukar kepada saat. Tapi di sini terus dia bagi saat, maka di sini kita nampak ada nilai voltanya 6 volt dan ada nilai arusnya 3 ampere. Kalau dia tersilap ambil nilai 2 ni, maka dia akan tersilaplah jawapannya. Okey, di sini dia guna Q sama dengan IT. I itu adalah untuk arus dan T untuk masa. Just dia letak saja. 3 darab 80 dapat 240 kula. Kalau dia letak 6. 6 darab 80 berapa? 6 darab 8 akan dapat 480. Tapi kalau dia letak semua nilai, dia akan dapat 1440. Kalau dia dapat 18 tu macam mana? Kalau dapat 18 cikgu, dia darab 6 darab 3 cikgu. Ya, betul Mira. So kalau tersilap letak semua dapat nilai di situ. So kena hati-hatilah. Kena katakan yang mana kita tak guna kita pakar, yang ni kita tak nak. Maka dia guna yang ni jelah. Yang tu dipanggil gangguan kepada soalan berkenaan. Kenapa asyik nak ganggu je murid? Kalau tak nanti kita beritahu yang mudah semua, nanti kata soalannya cukup senang semuanya. Tak adalah kita nak bezakan peringkat-peringkat dia tu. Okey, untuk soalan nombor 6, okey, yang ni tidak ada gambar. Tetapi kenapa dia boleh dikatakan mengaplikasi? Mengaplikasi ni dia kata sifat-sifat bagi unsur X. Dia bagi 2 sifat, maka aplikasinya adalah di sini, kegunaan bagi unsur X. Kalau kita tengok di sini, tidak reaktif menghasilkan warna. Bila sebut saja menghasilkan warna, automatik dia adalah untuk lampu iklan. Lampu saja. Tapi bila menghasilkan warna, maka lampu iklan. Okey, betul Mira, lampu iklan. Lampu iklan. Okay. Yang lain itu semua tidak reaktif. Cuma satu yang reaktif ni terapi kanser, yang lebih reaktif lah. Okey, terapi kanser itu maksudnya nak membunuh sel-sel kanser. Dia bukan merawat, membunuh. Kalau merawat, ramailah orang yang nanti senang-senang terus dapat merawat, tidak. Dia membunuh, sebab tu kita punya metabolisme kita lah akan jadi rendah. Okey, nombor 7, jisim wayar kuprum ialah 0.5. Berapakah bilangan mol bagi atom kuprum? Bilangan mol bagi atom kuprum. Okey, di sini kita tengok dia bagi jisim molar bagi kuprum 63.5 gram per mol. Di sini kenapa tidak ada formula? Okey, sebab yang ni dia rumus dia tidak ada, orang panggil apa, exactly ada rumus. Yang ni murid dia dah faham. Untuk dapatkan bilangan mol, kalau kita tengok di sini ada gram, ada mol. Maka kita nak letak mol ni, bagaimana kita nak kira dia. Maka automatiklah kita boleh cancel gram dengan gram. Macam mana kita nak cancel? Mesti satu duduk di atas, mesti satu duduk di bawah. Lepas tu dia punya mol negatif 1. Kita nak jadikan dia positif, duduk di atas. Maka automatik dia duduk di bawah dulu. Kita angkat dia naik atas, dia akan jadi mol. So cara dia mudah, iaitu 0.5 bahagi 63.5, maka dapat
7.9 darab 10 negatif 3. Yang ni akan jadi masalah. Kenapa? Setengah kalau dia tak bagi nilai ni 10 negatif 3, kita kena highlightkan dalam tu. So dia akan bagi nilai mungkin 0.0007 lebih. Okey. So dapatlah 7.9 darab 10 negatif 3. Dan jawapannya ialah C, cikgu. C. Sila tengok, maka nilai ni dapatlah nilai lain. Okey, baik. Mira. Didik TV KPM